Kita ada 400 lebih ahli dalam grup. So far yang baru masuk dalam 150 lebih. Okay. Ada yang tak ada line dan sebagainya lah. Tapi kita recordkan sesi ni kan, hopefully nanti. Okay, kita boleh mulalah kan? Ada orang tanya ni meeting number. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua para peserta program sokongan Digital Heroes anjuran Delima, Apple Professional Learning Malaysia dan disokong oleh Yayasan Petronas dalam program cerdik. Okey, yang dihormati semua ahli trainer, semua trainers dari Apple Professional Learning Providers dan juga guru-guru yang turut hadir bersama para pelajar serta semua digital heroes, para pelajar yang telah bernasib baik menerima iPad sebagai bahan sokongan pembelajaran untuk kecemerlangan pembelajaran murid-murid di sekolah. Okey, pada hari ini kita sangat beruntung dan bertuah kerana perkongsian ilmu tentang penggunaan aplikasi dalam iPad yang telah sedia ada dan boleh mewujudkan satu rasa minat yang mendalam terhadap penggunaan bahan oleh para pelajar yang baru memiliki iPad secara kreatif, ilustratif, interaktif dan beranimasi dengan aplikasi ini iaitu Keynote hari ini. Okey, untuk hari ini dan esok serta 17 dan 18 inilah yang cikgu paparkan yang akan murid-murid, para pelajar hadapi untuk mendapatkan ilmu baru dan menjadi bermaknalah iPad yang kita miliki dan disumbangkan ini. Okey, sebelum kita meneruskan program kita pada petang yang berbahagia ini, cikgu senaraikan dulu apakah adab dan tata cara yang perlu para pelajar dan para penonton ikuti. Yang pertama, kita sedang merakam sesi ini dan pastikan sepanjang sesi ini mikrofon di off ataupun di mute. Okey, dan semasa sesi berlangsung pastikan para pelajar boleh mengajukan soalan ataupun apa masalah di ruang chat. InsyaAllah kita akan cater. Seterusnya kita ada juga sesi soal jawab yang akan dibuka sebelum sesi berakhir. Jangan bimbanglah kalau ada sebarang kemusykilan. Okey, seterusnya para pelajar atau penonton jangan sekali-kali menggunakan share screen ataupun perkongsian skrin ketika pembentang sedang membuat persembahan slide. Ini akan mengganggulah ya. Okey, seterusnya pada akhir sesi satu pautan kehadiran akan diberikan di ruangan chat dan para pelajar mesti mengisinya ya. Okey. Untuk zon 1 untuk zon 1 satu kumpulan satu kumpulan trainers dari Apple Professional Learning Provider iaitu 4 orang yang meliputi 4 sesi untuk zon 1. Dan untuk hari ini
Ya, sebagaimana para pelajar dan penonton semua ketahui, bagi pelajar Terengganu, ya, Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sarawak dan Kedah, anda akan mendengar ya satu perkongsian yang sangat menarik dari seorang penceramah kita pada hari ini, iaitu Puan Asmawati Ahmad yang merupakan freelance instructional designer dari Apple Professional Learning Provider. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mendengar dan fokus ya kepada pembelajaran kita pada hari ini, dan juga ada soalan untuk disoal. Okey, sesi ini adalah sesi hands-on ya. Para pelajar boleh menggunakan ya ilmu yang telah dikongsikan terlebih dahulu oleh Puan Asma untuk menggunakan split screen jika sekiranya para pelajar tidak ada gadget lain atau device lain. Tapi sebaiknya murid-murid ataupun para pelajar boleh menggunakan phone ataupun device phone untuk mendengar sesi demonstrasi ataupun perkongsian, dan juga terus menggunakan iPad untuk hands-on. Apa yang dibuat oleh penceramah boleh terus apply di iPad masing-masing. Jadi murid-murid, kita tidak boleh menangguhkan lagi kerana masa sangat suntuk dah. Banyak Puan Asma akan kongsi ni. Okey, jadi cikgu akan bagi peluang untuk Puan Asma berkongsi. Okey, silakan Puan Asma. Terima kasih Cik Aziza. Okay, let me just share dulu screen. Harap-harap semuanya dah download the workbook file ya. Kalau yang belum dapat download tu boleh cuba lagi. Okay, it's starting. Dan seperti yang Cik Aziza sebut tadi ya, kalau anda masuk menggunakan masuk Webex menggunakan iPad, boleh guna cara split screen ya, seperti yang telah saya hantar. Saya rasa semalam kot saya hantar dia punya short tutorial. And then gunakan, sebab kita akan buat hands on, jadi bila saya tunjuk di screen, nanti anda akan buat sama-sama di atas iPad. Jadi kalau kata tak nampak your Webex punya screen ni, nanti takut nanti susah lah kan nak follow the steps. Okay, so seperti yang saya tunjukkan dalam ni, saya tunjuk juga sekali lalu. Okay, kalau macam yang keynote yang dah download macam saya ada. Okay, bila kita slide daripada bawah ni, ya, jari ni, kalau saya apa yang saya buat sekarang ni, saya slide jari saya dari bawah screen naik ke atas, nampak tak dia ada apa kita panggil ni, lupa dah nama benda lah ni. Ya, kita dan akan nampak benda ni ya. Dan kita akan nampak yang apa yang akan apa yang kita baru buka dan apa juga yang kita dah save untuk keluar di sini. So macam saya dah save keynote saya di sini. Okay, so bila saya gunakan Webex, sekarang kita tengah guna Webex ya. So saya tekan dekat keynote ni, dia akan lama dan tekan lama sikit. So saya dragkan naik ke atas. Okay, then akan jadi split screen. So nampak tak keynote saya di sebelah. So this is what you need to do kalau anak-anak murid semua menggunakan iPad bila masuk ke Webex ya. Kalau yang masuk, kalau yang ada dua device atau ada phone ke apa ke, cuba masuk Webex melalui phone. Jadi anda boleh gunakan iPad untuk sesi hands on sahaja. Okay, so saya tutup dulu. Alright. Okay, sekarang ni kalau yang dah ada keynote file tu, workbook tu, boleh buka dulu. Okay, boleh buka. Kalau ada masalah boleh ni ya, type di ruangan chat ataupun raise your hand ke apa ke, nanti Cik Aziza akan alert saya. Okay, before kita start, saya akan tunjuk dulu hasil yang saya buat, ya, content yang saya buat menggunakan Keynote. So apa yang kita nak guna hari ini ni, benda ni dibuat menggunakan aplikasi Keynote. Okay, let's take a look at it. Melalui proses fotosintesis,
tumbuhan membebaskan gas oksigen ke atmosfera. Gas oksigen di atmosfera pula berguna untuk pelbagai proses kehidupan. Antaranya adalah proses respirasi oleh tumbuhan dan haiwan. Gas oksigen juga diperlukan untuk proses perebutan bahan kumuh dan organisma yang mati. Selain itu, gas oksigen juga digunakan dalam proses pengeratan. Akhir sekali, gas oksigen juga diperlukan dalam proses pembakaran. Perebutan organisma dan pembakaran membebaskan gas karbon dioksida di atmosfera. Kesemua proses yang melibatkan pengambilan oksigen di udara dan pengembalian oksigen semula ke udara secara berterusan dinamakan gitar oksigen. Okay. So, tadi tu adalah contoh yang saya dah upload di YouTube. So, dekat dalam workbook anda pun ada juga yang sama. So, anda boleh masuk ke YouTube ataupun just play je daripada slide tu. Dia akan buka daripada YouTube. Tapi kalau play daripada slide, kena ada internet lah. Okay, so let's go to kita punya first thing first lah, mengenal Keynote. Ada sesiapa yang belum pernah menggunakan Keynote ataupun bukan belum pernah lah. Ada sesiapa yang dah pernah menggunakan Keynote? Mungkin boleh raise hand sikit, cikgu nak tengok. Raise hand ataupun saya tak nampak Mungkin dekat phone saya tak nampak. Ataupun boleh type di chat type saya, siapa yang dah pernah guna Keynote. Okay, kalau yang tak pernah menggunakan Keynote, saya dah postkan di dalam group. Okay, bila kita buka Keynote, saya buka balik daripada awal dalam iPad anda, kalau kita slide menggunakan jari dari atas screen, dia akan keluar, dia akan keluar search ni. Spotlight dipanggil. So kita boleh type Keynote kalau tak tahu kat mana. Keynote, K-E-Y-N-O-T kan. Okay, nampak kan dia keluar ikon tu dan tekan ikon tu dia akan buka Keynote. Kalau anda buka mula-mula tu dia akan buka ada plus button lah. So kalau katakan kita keluar mula-mula baru-baru nak buka Keynote, dia akan plus button ni. Bila kita tekan plus button dia akan buka satu, dia akan tanya choose a theme, start dan outline, cancel boleh choose a theme je. Buka dia akan buka Keynote baru. Dia akan tanyalah nak tengok daripada, nak ambil daripada tema-tema yang ada ke ataupun nak start baru. Terpulang pada anak murid, boleh explore tema-tema yang ada ni. Biasanya saya akan start baru, basic web macam ni. Okay, dia akan buka file baru. So dia macam lebih kurang macam PowerPoint tapi ada banyak feature-feature menarik yang kita akan explore hari ni Okay, so dia akan nampak slides ni. So back to my slide. Balik pada slide saya tadi. Sekejap dah salah buka. Okay, so dalam Keynote slide kita akan nampak menu-menu ni daripada siapa yang tak pernah menggunakan. Kita yang di kiri ni kalau saya tekan presentation ni dia akan keluar balik ke folder tadi macam saya tekan tadi. Okay, dan di tepi ni dia ada view. Kalau kita tekan di sini dia akan tunjuklah nak slide view ke, nak light table ke. Light table ni nampak semua macam ni. Okay, ataupun outline saja. Okay, outline dia akan nampak yang tajuk-tajuk je lah. Dia akan nampak tajuk-tajuk je daripada slide-slide kita. So ada berapa slide saya dekat sini? I have 56 slides. Okay, so yang kita akan gunakan biasanya saya gunakan slide view lah. Jadi kita akan nampak di kiri ni nampak the whole slide, thumbnail ni. Kat kanan ni adalah slide yang kita akan ubah. Okay, button yang di sini yang nampak arrow terbalik ni, ini adalah undo. Kalau kita nak redo, maknanya nak patah, nak betulkan balik. Macam contohnya saya delete ni saya delete. Alamak saya terdelete. Saya nak dapatkan balik, saya tekan button undo ni. Okay. Ataupun saya kata memang nak delete. So saya tekan lama sikit button undo ni dia akan keluar redo, delete. So dia akan patah balik dekat step apa yang kita buat tadi. Ada yang tak dengar ke? Kak Ji boleh dengar semua? Boleh go. Ya boleh dengar, semua dengar. boleh dengar. Okay, Ya, mungkin dengar. yang tak dengar tu mungkin line dia tengah slow sikit kot. Mungkin kena tunggu sikit kot. Okey, di tengah ni saya teruskan dulu Di tengah ni adalah nama file. So nama file saya panjang sikitlah. Kalau nak tukar nama file, kita tekan lama kat sini, dia akan keluar rename ataupun move Kita tekan rename.
dia akan highlight kat situ lah, so saya boleh rename nama file saya. Kalau dah done, tekan mana-mana di tempat lain. Okey, button yang kanan ni adalah untuk play slide. Maknanya macam sekarang ni saya dalam edit mode. Saya boleh nampak thumbnail, saya boleh nampak slide saya. Tapi kalau saya tekan play yang ni, dia akan besarkan, dapat full screen lah. Macam PowerPoint lah, macam style yang kalau anak-anak murid semua pernah guna PowerPoint kan. Okey, dia nampak semua macam tu. Ini kita ada button brush yang sini. Button brush ni dia bergantung pada apa yang kita select ataupun apa yang kita pilih pada ketika itu. Macam sekarang ni saya tak pilih apa-apa dalam skrin saya. Jadi bila saya tekan button brush, dia akan keluar menu-menu untuk slide secara general. Background slide ni ya. Macam background ni saya nak tukar kepada warna lain. Saya tukar, katakan purple. Saya nampak tak background belakang ni? Jadi purple. Okay. Cikgu akan buat laju sikit ya. Jadi kalau ada yang rasa cikgu laju sangat ataupun tertinggal, bagi tahu ya, sebab kita punya sesi ni agak singkat untuk cover banyak. Okay, so try to keep up ya. Kalau rasa macam ketinggalan jauh tu bagi tahu. Okay, so itu untuk slide ya. Kalau katakan cikgu pilih objek yang dalam slide ni. Sekarang ni objek screenshot ibu ni, screenshot cikgu ni ya. Bila saya tekan sekali dekat screenshot ni, nampak tak dia ada 1, 2, 3 dot biru-biru ni kan, maknanya saya pilih this item. So bila saya tekan button brush ni, tekan button brush, nampak tak dia punya menu pun berbeza dengan tadi. Okay, menu dia bergantung pada apa yang kita select pada ketika itu. Alright, sebelah button brush kita ada button plus. So kita ingatlah button brush ni adalah untuk edit. Maknanya, terkeluar? Saya punya screen terkeluar ke? Asma, share balik. Okay, sekejap. Nasib baik masuk dua device, nampak. Mungkin line hari ni pun tak berapa nak cantik Oh, belum lagi? Dia terkeluar jugalah. Saya try lagi sekali. Okay, boleh nampak? Okay. Harap jangan ada sesiapa yang buat share screen. Tadi rasa macam ada orang share screen tu. Okay. Terkeluar balik ni. Kenapa? Ada orang tengah buat share screen ke? Tak ada lah pula. Tak tadi ada. Macam kalau ternampak ada maksudnya jadi ada sebab tadi ada ternampak sekejap siapa please ya students, jangan share. Jangan tekan share screen ya, nanti cikgu terstop, nanti kita pun masa pun tak suntuk dan tak sempat nak cover semua. Okay, I'm going back to my slides, nampak Okay, nampak so now button plus kalau button brush ni dia macam dia maksud dia edit lah, you edit whatever you have, maknanya apa yang dah ada kat screen kita tu kita boleh edit menggunakan button brush. Okay, apa benda yang tak ada dalam screen kita gunakan button plus yang kita nak tambah baru. Okay, dalam button plus ni kita ada table yang kiri sekali ni, kita ada charts, kita ada shapes. Okay, shapes ni ada banyak boleh gunakan dalam kita punya slides ni lah. So ada macam-macam kategori. Awak boleh tambah shape sendiri juga. My shapes ni, this one is my shapes yang saya dah buat, saya masukkan sebagai shape saya. Okay, and then dekat hujung sekali tu boleh add in foto ataupun video. Okay, boleh gunakan kamera, boleh record audio, boleh masukkan live video. Live video macam yang saya punya content tadi tu, yang warna merah tadi ni. Okay, tu live video. Sorry, bukan live video, web video. Yang tu web video. Mohon mute ya. Tolong mute mic ya. Okay, and then image gallery. Ada image gallery. Okay, dan boleh masukkan file daripada lain. Okay, and then kita ada drawing dan ada equation. Okay, so kita tak sentuh semualah pada. Alright, Ustaz Syakir boleh tolong mute kan? Terima kasih. Alright, and then kita ada di sini yang nampak macam button orang plus tu, that one is collaboration. So bila kita gunakan collaboration,
kita boleh edit the same file yang sama, kita boleh edit. Boleh beberapa orang masuk dan edit file yang sama tu ya. Okay, macam contohnya kalau anak-anak murid buat group work, you can use the same file, guna file yang sama, gunakan button collaboration ni, jadi semua orang boleh edit file yang sama. And then kita ada juga button more, ya, ada beberapa lagi yang di sini. Tapi kita tak sentuh semualah, kita akan sentuh yang penting saja. Okay. Lepas tu kita go to the next one. Alright, menggunakan shapes. Okay, so now sekarang ni semua boleh buka keynote masing-masing. Boleh buka keynote masing-masing, okay. Semua dah boleh gunakan keynote masing-masing sambil membuka Webex boleh nampak tak? Ada yang ada problem tak? Boleh bagi tahu cikgu? Mohon tolong mute mic ya. Ada yang mic on tu nanti kawan-kawan tak dengar dan confuse yang mana satu suara bunyi apa. Alright, so kita go to menggunakan shapes. Ya, dalam konten yang kita tengok tadi, antara shapes, antara elemen-elemen yang diambil daripada shapes keynote adalah seperti pokok ni. Ya, pokok, dan kita ada yang api ni tadi dan juga kanta pembesar ni ya. Okey, ini adalah shapes yang saya gunakan dalam konten saya tadi. Okey, inilah 3 benda ni. Okey, kalau kita tengok tadi sebenarnya shapes ni bila tengok plus button ni pergi shapes dekat ni ya. Yang kedua daripada atas ni, daripada kanan. Okey, ini shapes. Kalau kita tengok shapes ni sebenarnya satu warna, nampak tak? Tak ada pun warna-warni kan. So kita boleh edit, kita gunakan. Okey, contoh di sini. Oh ni saya guna tercopy yang lain tadi. Okey, ini adalah menu kat mana nak ambil shapes ni saya letak dalam ni. So dalam slide nombor 8 ni plus button, and then bila kita tekan plus button kita pergi dekat shapes ni ya. Okay, so kat situ nak dapatkan shapes. Okay, let's go to the next slide, menggunakan shapes. So saya nak semua cari shape yang ni. Ya, apa kita buat? Pergi ke plus button. Okay, pergi dekat shapes ni. Right. Kalau ada problem bagi tahu ya. Cikgu akan go straight je ni. Okay, so sekarang ni kalau dekat shapes dia ada kategori dia. So kalau tahu kategori apa, then boleh search direct ke kategori. Kalau tak tahu, saya boleh macam contoh ni saya nak api kan. So api in English lah, kita dia shape name, nama shape ni kena dalam bahasa Inggeris lah. So fire. Saya type fire. Fire, okay. So nampak tak ada fire kat situ. Setakat ni okay semua? So nampak fire ni ya. Ambil fire yang ni. Mana saya boleh? Fire yang ni. Yang rupa macam unggun api ni. Okay, tekan sekali kat situ, dia akan keluar dekat dalam slide kita. And then kita boleh besar kecilkan. Cara dia adalah tekan mana-mana sudut, titik di sudut bucu-bucu ni. Katakan saya tekan yang kanan ni, kanan bawah ni sekarang. This one. So saya tarik ke bawah, dia akan besarkan. Alright? Okay. Sekarang ni dia besarkan ikut, kalau saya besar macam ni, dia besar macam ni lah. Dia ikut bentuk yang betul. Kalau katakan saya nak jadikan dia kurus sikit, saya pergi dekat brush. Ingat kalau nak edit, kita pergi dekat brush. Pergi dekat arrange. Pergi dekat constraint proportion. Ya. Lepas tu bila kita resizekan dia, dia akan boleh jadi kurus gemuk macam tu. Nampak? Boleh follow setakat ni? Cikgu akan go laju je setakat ni ya. Okay. Macam mana kita nak colourkan macam ni sampai jadi macam ni? So sekarang ni saya tak nak bahagian bawah ni kan. Saya cuma nak bahagian atas ni dan saya nak tukar warna dia kan. Okay, what I do is dah select objek ni, pergi dekat brush. Pergi kat brush, yang kanan sekali ni arrange, bawah sekali break apart tu. Tekan break apart. Bila kita break apart, dia akan pecah-pecahkan objek yang dalam shape tersebut. Asalkan shape tersebut mempunyai beberapa objek lah. Maknanya kalau shape macam ni, contohnya fire yang ni saya tak boleh break apart sebab dia ada satu je. Dia tak ada macam parts macam ni. Yang ni dia ada banyak-banyak parts kan. Okay, yang ni boleh break apart. Yang ni tak boleh break apart. Okay, so macam mana kita nak colourkan? Bila dah break apart, dia ni akan jadi satu-satu objek lah. Okay, dia jadi objek-objek yang berbeza. Okay, so yang ni kita buang yang bawah sekali ni.
Kita buang, delete. Nampak bila kita tekan tu dia akan keluar menu di atas ni. Press delete. Okey, kita buang yang tu, kita cuma nak yang ni sama kan macam ni. Okey, saya tekan salah satu mana-mana ni lah yang objek ni satu-satu lah, satu per satu. Dan kita pergi ke brush button, brush, pergi dekat style. Style, okay, and then tekan color, boleh fill in. Yang ni dia bagi basic dekat atas ni. Kalau kita nak pilih lebih, pilih dekat sini tekan yang sini. Dia akan dia akan beri pilihan banyak lagi. Yang ni preset color-color ni ataupun color yang ni, warna-warna yang dia bagi ni. Kalau nak gradient adalah warna yang ada tone lah. Macam contohnya saya pilih macam ni. Nampak tak, dia ada tone. Okay. So apa yang kita nak, saya nak isikan warna orange je. Nak buat gradient pun boleh. Okay, nampak bawah dia gelap sikit. Alright, dan same thing bila dah sudah tu kita tap pula pada bahagian yang lain dan kita warnakan. Okay, macam mana saya punya shape ni ada macam line keliling nampak macam dilukis kan. Okay, yang tu kita edit di border. Dekat style, border. Saya tekan tu and then kita boleh adjust lah border tu, nak style macam mana garisan dia ada banyak-banyak style. Okay, contohnya saya pilih yang ni. Okay, lepas tu color apa line dia, saya katakan saya nak line dia warna merah. Okay, and then width, dia punya lebar dia tu, ketebalan line tu. Okay, so benda yang sama kita buat pada objek-objek yang lain ni sampai kita dah dapat puas hati. Bila kita perhati, kita akan kena groupkan balik sebab dia akan jadi, sekarang ni dia jadi objek yang ni dia objek satu-satu kan. Tapi saya nak groupkan. Kenapa saya groupkan cuma ada 2 group je? Maknanya yang ni satu group, yang ni satu group sebab kita nak guna untuk kita punya animasi nanti. So boleh groupkan. Macam mana nak group dia? Tekan satu objek ni, lepas tu pilih select objects. Ya. Bila kita select dalam mode select objek ni, nampak dia keluar kat bawah ni, dia kata select or deselect an object, dan pick. Okay, so saya select objek satu lagi. Objek yang kecil ni pula. Bila dah okay, saya tekan done. Bila tekan done, dia akan keluar menu dekat ni, atas ni, pilih group. Okay? So dia akan jadi satu group. So bila kita gerakkan dia akan gerak bersama-sama. Bila kita kecil besarkan, dia akan kecil besarkan bersama. Alright? Boleh buat setakat ni? Boleh ya? Kalau okay, cikgu teruskan sebab kita ada banyak lagi ni nak cover. So setakat ni shapes. Alright, kita teruskan ke melukis dan menyurih. Okey, melukis dan menyurih. Kalau dalam konten yang cikgu tunjukkan tadi, antara benda yang cikgu lukis adalah inilah objek yang lembu, yang pengeratan ni dan juga perebutan ni. Ya, yang ni adalah objek-objek. Okey, yang matahari tadi ni pun shape juga boleh try buat macam mana. Boleh cari sendiri nanti. Okey. So, macam mana cikgu lukis? Gambar-gambar ni cikgu ambil daripada internet. Okey, macam mana nak ambil daripada internet? Ada beberapa cara. Satu contohnya, katakan cikgu buka Safari. Okey. Safari Lembu clip art. Okey, contohnya dah dapat gambar daripada internet. Saya pergi dekat sini. Okey, apa saya buat kalau nak masukkan dalam slide. Okey, kalau nak masukkan dalam slide, katakan saya tekan lama dekat gambar tu. Tekan lama sikit dia keluar dan tarik je. Okey, tarik masuk ke dalam slide. So dia terus masuk situ. Itu satu cara. Ataupun boleh tekan lama sikit, dia ada copy. Ada copy ni, boleh copy lepas tu paste kat dalam. Ataupun boleh savekan di add to photos. Add to photos. Bila add to photos, anda boleh akses gambar anda di sinilah, tambah. Kita tambahkan. So pergi dekat menu yang hujung sekali ni. Foto or video. Di sini dia akan masuk ke dalam foto or video anda. Alright, so boleh add. Okay. So itu cara untuk masukkan gambar. Okay, kenapa kita masukkan gambar? Lepas tu kalau tengok kenapa cikgu tak gunakan terus kenapa cikgu tak gunakan terus? Dah ada gambar lembu kan? Okay, kenapa tak guna terus je? Kenapa cikgu nak kena lukis balik? Nampak tak? Dia punya original picture yang ni. Tapi cikgu lukis balik.
Okey, ada sebab kenapa kita buat macam tu, sebab kita tak nak galakkan penggunaan objek ataupun penggunaan material daripada internet yang bukan hak cipta kita sendiri. Jadi bila kita lukis sendiri tu dia dah jadi hak cipta kita sendiri. Ya, jadi tak ada masalah copyright nanti. Okey, so apa saja kerja yang anda buat, elakkan daripada menggunakan hasil kerja orang lain, ya. So apa kita buat, kita boleh lukis balik. So apa yang cikgu buat ni sekarang ni antara benda-benda yang cikgu lukis balik lah, nampak tak? Ini original one tapi I draw it back. Okay, macam mana nak lukis balik? Okay, kalau pelajar yang ada Apple Pencil ataupun ada stylus, ya, boleh gunakan stylus untuk melukis. Kalau tak ada, guna jari pun boleh. Okay, macam mana nak start melukis? Kita pergi ke slide nombor 14 ya. Semua boleh follow setakat ni? Pergi ke slide nombor 14 ni, melukis dan menyuri ni, ada gambar lembu ni. Okay. Pergi dekat plus button atas ni. Okay, ingat tak tadi ada menu drawing kat bawah ni. So tekan drawing. Bila kita tekan drawing, dia akan masuk ke drawing mode. Kalau nak tahu beza dia, nampak yang ni dia jadi done, dia bukannya jadi presentation tadi And then dekat bawah ni ada keluar tool. Kita tekan sekali dekat tool ni, dia akan keluarkan kita punya tools untuk melukis. Okay, so yang kanan ni, yang kiri sekali ni adalah pen. Bila kita menulis macam contoh saya tulis huruf A, dia akan automatik tukar kepada teks, ya. Yang ni bukan fokus kita hari ni, nanti boleh cuba-cuba ya. Anak-anak murid semua boleh cuba. Okay, go back to drawing mode kita tadi. Kita akan gunakan kebanyakannya macam saya, kalau saya melukis kebanyakannya saya akan gunakan yang ni lah, marker. Yang ni bila tekan sekali dia select tool tu, tekan lagi sekali dia akan tunjukkan ketebalan mata pena dia. And then yang atas ni ketebalan mata pena. Yang bawah ni adalah dia punya transparansi warna tulisan tu. Kalau macam saya guna ni, nanti dia jadi transparent sikit warna tulisan dia. Okay, so kita biasanya saya guna yang solid, kecuali kalau memang nak transparent lah. Okay, dan sebelah dia tu macam pensel lah. Dia punya efek menulis tu, kalau lukis dekat tu dia macam pensel sikit. Okay, pun sama, tekan lagi sekali dia akan tunjukkan ketebalan mata pensel dia dan juga opacity, dia panggil opacity, transparansi dia. Okay, yang kemudian tu kita ada crayon. Okay, yang ni nanti anak murid semua boleh cuba ya. Okay, yang this one is paint. Paint ni maknanya nanti kita nak isikan colour bila kita melukis. Okay, and then this one is eraser macam biasa. Dan this one is lasso tool. Lasso tool ni untuk select apa yang kita dah lukis. Sebab ada beberapa benda kita boleh buat lah bila select. Okay, so mula-mula kita lukis dulu. Semua ambil marker ya. Ambil marker, terpulang pada masing-masing nak guna ketebalan mata yang mana. Saya suka guna yang tengah ni. Okay. Yang ni pun kita cuba buat secara ringkas ya, buat laju-laju pun tak apa. So apa kita buat, kita trace je. Ingat tak macam kalau melukis sebelum tu, bila kita nak buat tracing, kita kena bagi gambar yang kita nak tiru tu warna dia cair lah sikit kan. Kalau tak nanti kita tak nampak. Okay, kalau tak kita tak nampak warna pensel kita. So macam mana kita nak bagi warna dia cair sikit, tekan objek tersebut. Okay, tekan brush, pergi brush button ya. Okay, dekat style ni, the first step ni. Style ni ada opacity dekat sini. Okay, turunkan opacity sampai agak-agak nampak. Jangan sampai hilang terus. Kalau 0% tu kosong lah, hilang terus, transparent terus. So kita macam agak-agak macam tu, bagi nampak cukup untuk kita trace. Boleh tak setakat ni semua? Yes. Boleh ya setakat ni? Okay, so apa kita buat? Kita follow je. Macam kita melukis, macam kita buat tracing dekat atas kertas kan, kita letak kertas nipis dekat atas gambar, lepas tu kita lukis balik gambar tu. Okay, just trace laju-laju je. Trace laju-laju. Okay, bila kita buat tracing, mesti ingat kalau anda nak fill in colour nanti, line-line ni tak boleh putus-putus Maknanya macam ni. Kalau cikgu tutup buat macam ni, nampak tak di atas ni? Boleh tolong mute mic Albert. Albert tolong mute mic ya. Okay, kalau line putus macam ni,
Dia nanti bila kita nak color dia akan dia tak color automatic lah. Okay, so kita lukis dulu. Alright. Ni cikgu buat laju-laju je lah sebab nanti takut tak sempat nak cover yang lain. So okay, mata lembu, hidung dia. Okay, and then maybe satu spot je lah. I will do one spot je dekat badan dia. Okay, bila kita tracing balik ni, kita tak semestinya follow sebiji-sebiji apa yang kita lukis. Kita boleh olah ikut kesesuaian untuk yang kita nak guna. Okay, semua dah dapat lukis tak setakat ni? Boleh bagi thumbs up ke ataupun respon nak on mic boleh. Lepas tu nanti mute balik ya. Okay, so kalau okay cikgu teruskan ya. So make sure line semua adalah bercantum. Bila line bercantum then you can fill in the colour. So macam mana nak fill in colour, kita pilih pen ni, yang gambar yang apa ni, tool watercolor ni. Tekan yang tu, bila tap di situ, and then kita boleh tap colour di sini. Yang ni dibagi basic colour. Kalau kita tak nak colour di sini, kita tekan yang ni, buat colour yang bawah kanan sekali ni, dia akan keluarkan palette lah. Dia keluarkan colour. Okay, so pilih. Contohnya saya nak colour hitam sebab saya nak colourkan dia punya spot ni. Okay, bila saya pilih hitam, dia akan keluar kat sini warna ni ya. Okay, saya pergi dekat lukisan saya tap pada spot. Okay, nampak tak? Dia terus tap dalam spot tu, dia akan terus warnakan hitam semua. Okay, satu lagi cara menggunakan color ni, bila anda nak melukis, anda boleh lukis direct je terus macam ni. Tengok apa cikgu buat ni. Okay, I want to use, nak lukis bulat je ke apa ke. Okay, boleh terus macam tu. So tak perlu buat outline dulu. Boleh terus lukis je. Contoh, okay. So fill in the colour. Contohnya warna pink tadi yang saya nak pink yang ni. Fill in colour dekat colour lembu punya ni lah, breast tu ya. Dengan hidung dia. Okay. So ini konsep menyurih dan melukis. Okay, saya tak colourkan semualah, saya tak buat semua. Takut nanti kita tak cukup masa. So kalau done maknanya bila anda dah berjaya nanti lukis dah colour habis semua, done, tekan done. Bila tekan done baru dia akan keluar dekat luar ni. So dia akan jadi satu item, nampak tak? Dia jadi lukisan baru. So yang gambar belakang ni dah boleh delete ke ataupun nak letak tempat lain ke. Delete lah, biasanya saya delete lah sebab kita tak digunakan gambar tu. Okay, so sekarang ni kalau kita tengok, saya delete dulu yang ni. Sekarang kalau kita tengok, tadi saya ada lukis kat luar ni kan. Yang kat luar ni. Tapi saya tak nak gunakan benda ni. So apa saya buat? Pergi balik pada drawing mode. Atau pergi balik pada drawing mode. Pergi dekat lasso tool ni. Yang last kali ni selepas madam ni. Pergi dekat lasso tool. Saya select item yang saya tak nak ni. Okay. Ada beberapa perkara yang saya boleh buat. Saya boleh separatekan, maknanya dia tak jadi macam tadi kalau kita tengok di luar, dia jadi satu item ya. Bila kalau saya kecil besarkan, dia turut sama, ikut. Kalau saya nak pisahkan dia, apa saya buat, pergi dekat lasso tool tadi ni. Okay, saya select yang ni. Saya pilih, dia akan keluar automatic, keluar menu ni ya. Saya pilih separate. Pilih separate, dia akan pisahkan dua objek ni, lembu ni dengan yang ni. Okay, kalau saya tak nak yang ni, saya boleh delete terus je. So dia akan keluar menu ni. Bila kita tap pada objek tu, dia akan keluar menu ni. Saya tap delete. Okay, boleh ya semua setakat ni? Ni baru basic ni. So kita nak masuk ke animasi pula. Boleh ya? Siapa yang agak-agak tak sempat color, tak apa. Janji dah tahu dia punya konsep. Lepas ni you all try sendiri. Okay, so kita go to animasi. Kalau ingat saya punya konten tadi, kita ada animasi yang saya nak tunjuk adalah antaranya adalah yang api terbakar tadi ni. Ini kita nampak juga sebenarnya arrow ni berjalan, teks ni keluar sikit-sikit, tu semua dipanggil animasi lah. Dan ada juga yang asap ni berkepul-kepul tadi, ni pengaratan ni tadi bertukar warna kan. Lembu ni makan, kejap dia makan, kejap pandang depan, tu semua animasi juga. Tapi yang saya nak tunjuk ni ada animasi dalam Keynote. Okay, membuat animasi. Kalau kita tengok sampel ni, kalau play slide ni, anda akan nampak slide membuat animasi ni, yang ni slide nombor 7, saya rasa 17, sama kot dengan workbook. Kalau tak sama, cari slide yang sama macam ni. Tekan play yang kat atas ni. Okay, boleh nampak animasi yang berlaku di situ. Api tu terbakar, teks tu keluar macam sikit-sikit macam kena type kan. And then arrow tu keluar
sikit-sikit dia macam seolah-olah dilukiskan ya. Okay, so ada beberapa animasi kat sini. Macam mana nak dapatkan animasi? Bila kita tekan pada objek yang kita pilih di screen, dia akan keluar menu ni kan. Nampak tak kat ujung ni? Animate. Ya, sebelah komen, antara komen dengan link ni, animate. So kita akan tekan yang tu nanti. So kita buat sama-sama. Pergi dekat slide seterusnya. Dalam slide ni belum ada animasi ya. Ini semua item-item yang cikgu dah letak tapi tak ada animasi lagi. So kita buat sama-sama. Boleh ke? Ada yang ada apa-apa isu? Cikgu Azizah tolong maklum pada saya kalau ada apa-apa. Kalau tak ada, kalau saya tak di orang kata interrupted by Cikgu Azizah, maknanya saya assume semua okey lah Okey. So kita nak buat animasi ya. Tadi kita ada api terbakar ni kan, nampak tak? Sebab itu saya pisahkan yang ni dengan yang kayu ni sebab saya nak animatekan api tu saja. Okey, macam mana kita nak animate? Pergi dekat tab pada api ni and then tap button animate. Menu animate ni. Tab menu ni. Dia akan keluar, nampak tak? Kita akan keluar, kita akan masuk ke dalam animasi punya editing mode. Ya, nampak berbeza dia kat atas ni warna biru ni, dia ada button done, ada button undo kat belakang ni. Okey, nak play and then kita ada button yang sebelah done ni adalah sebenarnya build order. Build order ni akan ada bila kita dah mula masukkan animasi. Sound tak dengar? Yang lain boleh dengar ke? Boleh. Boleh ya? Okey, mungkin Syazah punya line tengah slow kot. Syazah try follow, tengok apa yang nampak di screen ya. Mungkin kejap lagi okey tu. Alright, so bila kita pilih api ni, okay, kat sini kita tengok kat bawah ni ada 3 jenis benda menu add built-in, add action, add build-out. Add built-in ni maksudnya bila kita nak bila kita pilih animasi yang add built-in ni, maknanya objek yang Syabanish, tolong tutup mic ya. Thank you. Okay, so kalau kita pilih add built-in, maknanya bila kita mainkan slide tu, asal dia api ni kita tak nampak. Okay, kalau saya gunakan add built-in, contohnya saya gunakan appear. Okay, dia akan secara awalnya tu dia akan kita boleh tekan play kat atas ni untuk tengok api tu tak ada. Bila kita macam sekarang bila saya tap kat screen baru keluar api tu. Okay. Tapi saya tak nak gunakan add built-in sebab api tu memang dalam saya punya presentation tadi memang ada kan. So saya delete yang ni. Bila tekan balik tu dia ada delete ataupun ya. Kalau kita katakan anda pilih contohnya pilih mana-mana animasi, dia akan tunjuk sekejap. Lepas tu bila kita tekan pangkah ni animasi tersebut dah ada. Nampak tak kat sini? Okay. And then kita boleh edit. Bila kita boleh edit. Kat sini tak ada apa sangat appear ni. So saya delete balik. Saya nak pilih add action. Oh sorry, memang add built-in tadi. Sorry ya, maaf. Saya nak add built-in sebab api dia akan keluar bila ni kat sini. Dekat add built-in ni, kalau tengok kita ada banyak macam-macam ada animasi ada. So boleh cuba nanti ya, nanti cuba macam flash bulb contohnya boleh tekan. Okey, contoh efek dia. Bila unveil ni, efek dia macam jatuh dari atas dan berasap macam tu. Okay, so dia ada banyak. So you have to try everything so that you know. Bila cuba macam-macam semua then you know apa efek dia. So yang kita nak guna adalah flame. Okay, tekan flame. Okay, nampak tak dia? Macam tu. Okay, bila dah puas hati saya pilih yang tu tekan X. Pangkah lepas tu maknanya flame sekarang ni efek dia ada animasi yang kita guna sekarang adalah flame lah. So nampak kat sini ya. So tekan lagi sekali flame ni. Kita akan nampak dia ada option duration. Maknanya berapa lama api tu kita nak terbakar. Sekarang ni dia 2.5 saat. Kalau katakan saya letak 1 saat. Saya ubah ni 1 saat. Saya tekan play dekat atas ni. Dia akan terbakar dalam masa 1 saat. Pendek je. Kalau macam saya punya contoh tadi saya bakar lama sikit. Katakan dalam 3 saat. So dia lama sikit dia terbakar. Nampak tak? Alright. Okay, so untuk yang lain ni pembakaran, contohnya teks ni, yang ni saya gunakan add built-in juga. Okay, and then saya gunakan keyboard.
So dia ada efek macam typewriter, macam seolah-olah di-type. Okay, nampak tak? Sama juga dengan teks yang ni, tapi anda boleh cuba gunakan animasi yang lain. Okay, kita tekan dua ni dulu. Okay, kita ada satu lagi saya nak tunjukkan, add action. Add action ni adalah apabila kita bila pilih add action, maknanya objek tu memang ada di skrin. Macam tadi bila add built-in macam ni, api ni bila kita play animasi baru dia keluar. Baru dia keluar dari skrin ya. Bila kita play tengok Bila kita play baru dia keluar. Nampak tak? Api tu tak ada. Bila kita tekan tab dia akan keluar api, tab lagi sekali dia keluar teks ni pula pembakaran. Originally dia tak ada di atas skrin. Okey, bagi objek yang memang original ada atas skrin, contohnya kayu api ni lah. Saya nak tambah action. Saya boleh tambah action, ada beberapa pilihan di sini. Create path, opacity, rotate, scale, blink, bounce ya. Kalau create path ni, yang ni tak boleh create path. Create path adalah macam line ni kita boleh guna, create path adalah pergerakan. Okay, kalau saya nak letakkan add action ya, contohnya lah saya nak letakkan kayu api ni masuk daripada kiri. So saya pilih create path ni. So bila masuk dekat create path, dia akan keluar satu button macam dot merah kat situ. So saya select kat mana kita nak dia bergerak. Maknanya saya bergerak dari sini dia pergi ke sini, contohnya lah. Okay. Kalau nak zigzag sikit, saya pilih zigzag yang ni. Saya boleh clear dan pilih lagi zigzag contohnya. Okay, dia akan guna zigzag. Kalau saya gunakan yang ni, yang macam ni, dia akan bila saya buat dia akan smooth lah dia punya pergerakan tu. Okay, bila tekan done, boleh preview. Preview dia bergerak lah. Macam tu. Itu create path. Okay, and then boleh adjust duration juga berapa lama nak pergerakan itu. Boleh align path, align to path. Align to path ni maksudnya bila kita play dia ikut pergerakan objek tu dia akan pusing. Alright. And then boleh pilih rotation and boleh explore Cikgu tak sempat nak tunjuk semua sekali hari ni. So boleh explore yang ni. Okay, yang ni adalah motion path. Dan yang kat tengah tadi add action and then add action ni boleh ada lebih daripada satu, boleh tambah lagi, nampak ni. Kalau built in satu saja, build up pun satu saja. Add action you boleh tambah satu lagi. Contohnya tambah jiggle pula. Okay. So bila kita mainkan dia akan keluar, kalau kita tengok dia keluar api tadi. Dia keluar teks. Lepas tu saya punya kayu api tadi tu saya buat create path tu kan. And then jiggle. Nampak Okay, macam mana saya nak buat kalau saya nak keluarkan teks tu dahulu. Kalau teks tu keluar dahulu, kita tengok dekat build order. Nampak? Sekarang build order dah ada apa animasi yang kita pilih ni. Kalau saya nak teks tu yang keluar dahulu, saya tekan teks ni bawa naik atas. Drag je naik atas. Dia ada ni kan, ikut turutan. Okay, and then kalau katakan dia pilih on tab, maknanya bila kita tap dekat screen tu baru animasi tu bermain. Tapi kita pilih after transition, maknanya dia terus main bila kita playkan slide tu. So contohnya this one saya play after transition, jadi saya tak perlu tap on the screen baru animasi tu nak main ya, dia akan automatic play. Okay, untuk yang objek kedua, saya nak dia play after build one, maknanya lepas keyboard perkataan pembakaran tu dah keluar, baru keluar flame ni. Okay, contohnya group motion path ni saya tekan with build 2, maknanya bila api ni keluar, motion path ni pun yang kayu ni pun bergerak. Macam tu. Ya, with tu maknanya dia keluar bersama-sama. Kalau after maknanya dia tunggu animasi yang pertama tu, animasi yang sebelum tu habis, baru dia keluar. Okay, boleh tak setakat ni? Okay, itu untuk multiple add built in, add action, kemudian kita ada add build out. Add build out ni maknanya kita nak dihilang daripada skrin. Contohnya gas karbon dioksida ni saya nak add build out. Saya nak dia fly out contohnya. Okay, nampak dia tunjuk contoh kat situ. Alright, so bila kita tengok dekat build order, yang ni katakanlah after build 3 with build 4. So kita boleh tengok. Mula teks pembakaran berjalan, lepas tu api terbakar, at the same time kayu api ni pun keluar. Dan teks tadi tu pun build out. Nampak tak hilang teks yang tadi tu? Yang pasal oksigen tu. Okay, sebab apa dia hilang? Sebab kita pilih dia build out. Okay, kita pilih build out tadi. Alright, ada satu lagi animasi saya gunakan adalah add built in juga. Add built in, saya gunakan line draw. Line draw ni
Efek dia nampak macam dilukis. Okay, sekarang kita tengok arrow ni, bila line draw ni, kalau kita tengok lagi sekali, line draw dia terbalik ya. Sepatutnya dia keluar daripada api tu ke teks kan. Dia keluar terbalik. So kita boleh adjust dekat sini. Dia kat sini kita adjust start to end ni. End to start. Sebab tadi start to end dia keluar daripada arrow ke, dia terbalik kan. So kita tengok macam ni. Kita tekan balik, dia akan keluar. Okay. So apa-apa saja animasi kita masukkan, bila kita tekan dekat animasi yang bawah ni animasi yang kita pilih ni, dia akan keluar benda-benda yang kita boleh edit. Ya. So yang ni anak-anak murid semua, cikgu rasa kalau anda semua explore ni sekejap je ni kan. So you have to explore lah. Kalau sebab kita nak go through satu-satu memang tak habis lah ni sampai besok pun kan. Okay. So explore animasi tu. Janji dah tahu konsep dia. Konsep dia adalah bila kita tap pada objek di skrin, kita boleh tambah animasi. Apa saja objek yang dalam skrin ni kita boleh tambah animasi. Okay, dan 3 jenis animasi kita ada add built-in, iaitu benda tu tak ada di skrin tapi kita nak masukkan dia. Okay, and then kita ada add action, benda yang dah ada dalam skrin tapi kita nak tambah effect sikit. Okay, and then add build out adalah kita nak hilangkan dia daripada skrin. Okay, boleh setakat ni? Boleh ya setakat ni? Okey. Okay. Boleh. Kita ada satu lagi efek ataupun animasi ya. Bila kita dalam animation mode ni, bila kita tekan dekat slide ya. Tekan dekat slide, okay, kita dia akan keluar, nampak kat bawah ni dia keluar add transition. Add transition ni adalah untuk animasi untuk slide. Maknanya daripada satu slide ke slide yang lain, apa dia punya animasi dia. Bila kita tekan kat situ, tekan add transition tu, kita ada macam-macam ada automatic maknanya dia akan automatically pergi ke next slide lah. Okay, and then tapi yang lain-lain ni ada effect dia. Okay, so contohnya cikgu pilih confetti. So dia akan pergi, bila dia pergi ke the next slide, dia menggunakan effect. Dia ada animasi confetti di situ. Contohnya guna droplet. Nampak tak? Dia pergi ke next slide, dia ada animasi pertukaran slide tu. Boleh explore lagi boleh explore sendiri yang ni. Try buat semua. Try tengok yang mana nampak menarik. Yang mana yang menepati keperluan kita. Alright? Okay, so itu adalah animasi. Setakat ni okay ya? Animasi. Kita nak go to the next one. Next item which is, kita ada lagi berapa lama Kak Haji? Dalam setengah jam lagi ya? Ada banyak lagi tak sentuh ni. So saya jalan dulu ya. Kalau tak ada apa-apa isu, saya teruskan dulu. The next one yang kita nak gunakan adalah magic move. Okay, apa benda magic move yang saya guna dalam contoh saya tadi? Mari kita tengok. Okay, dalam contoh yang ni, perhatikan dia punya perubahan. Perubahan tu, nampak tak? Daripada besar objek tu jadi kecil, matahari tu daripada tepi dia pergi ke tengah, cantik je, smooth je kan? Smooth je dia punya pergerakan tu. Okay, satu lagi magic move saya gunakan. Oh, sorry. Yang ni tadi satu. And then satu lagi yang pengeratan ya, tengok yang belah kanan ya, pengeratan ni. Nampak tak? Daripada grey dia tukar jadi nampak berkarat, efek berkarat ya. Okey. So macam mana saya buat ni? Okey, yang ni animasi ni menggunakan magic move saja. Magic move ni maksud dia dia ada transisi lah, dia ada pertukaran daripada satu position ke position yang lain ataupun satu warna ke warna yang lain bergantung pada apa yang kita pilih. Okey, contohnya dalam ni bila nak guna magic move ni tadi macam tadi slide transition dia bukan dia animasi pada objek tapi dia animasi pada slide. Okay, so macam mana nak pergi adalah kita tekan dekat slide, dia akan keluar menu ni. Ya, keluar menu ada transition di situ. Okay, pergi dekat slide 23. Dekat workbook saya rasa 23 juga kan. Slide 23, okay. Saya nak jadikan macam yang tadi ni. Nak buat animasi magic move ni, nak buat daripada lembu ni nampak besar, pokok ni besar, saya nak pergikan ke sudut kecil ke kiri tu. Okay. So macam mana saya buat benda ni? Okay, kalau slide ni bila besar, sebenarnya slide ni bila kita pinch in gunakan dua jari, lepas tu kita macam picit skrin ni. Dia akan nampak makin kecil slide kita. So
Kalau anda perasan macam lukisan saya ni terkeluar daripada skrin kan, terkeluar daripada slide, especially tanah ni kan. Okay, so macam mana saya nak buat magic move? Kita nak tukarkan position dia. Okay, pergi dekat slide, tekan slide, dia akan keluar transition, slide, dia akan keluar transition ni, tekan transition, dia akan masuk mode macam tadi ya. Okay, pilih magic move. Ini sebab saya memang dah ada magic move ni. Dekat slide anda tak ada magic move ke? Boleh siapa-siapa tolong jawab? Ada. Ada juga ya? Okay, so delete dulu. Sorry, cikgu tak perasan. Cikgu lupa delete. So delete dulu magic move ni. How to delete? Pergi dekat sini, tekan sini magic move ni. Okay, tekan delete ni. Okay, boleh tak? Semua dah delete? Boleh Okay, bila dah delete, okay, kita buat lagi sekali. Dan done. Balik kepada slide asal ni. Okay. Boleh ya? Tekan slide 23 tu sekali, dia akan keluar transition, pilih transition. Dia akan masuk macam ni. Semua sampai sini tak? Boleh respon pada cikgu? Okey tak setakat ni? Okey. Okey. Okay, terima kasih. Okey, bila dah masuk sini, kita pilih transition, add transition. Okey, pilih add transition. Dia ada banyak transition ni, nanti try ya. Yang beza-beza ni. So sekarang yang kita nak buat ni adalah magic move. Pilih magic move. Okey, tekan magic move. Dia akan tunjuk sikit lah yang pertukaran daripada slide 23 ke slide 24. Magic move ni kita nak bertukar daripada slide yang kita sekarang ni kepada slide seterusnya. Tapi dia akan buat animasi yang bersesuaian. Okay, so tekan pangkah ni dulu. Dia akan tanya duplicate slide. Okay, bila dia tanya duplicate slide cakap yes, just duplicate, tekan duplicate. Okay, bila tekan duplicate nampak dia akan duplicate 2 slide di sini. Alright, so apa kita buat dekat slide yang kedua ni, yang kita dah duplicate ni, yang kat situ kita tukar. Maknanya slide, kita nak slide 23 ni nak bertukar rupa jadi macam mana. Slide 24 tu kita tukar, kita edit. So macam contohnya slide 23 ni semua besar-besar kan, saya nak jadikan kecil ya. So tanah ni kita kecilkan, tanah ni saya kecilkan dekat sini. Saya adjust kat sini, pokok-pokok ni pun saya tekan, saya jadikan dia kecil. Letak kat sudut sini, matahari ni saya nak bawa dia ke tengah sikit, dia kecil sikit. Mungkin bawa ke sini ke. Yang ni saya nak delete. Boleh delete nanti ya, kita delete. Lembu ni kita kecilkan. Lembu ni adalah animated GIF kita akan belajar sekejap lagi. Okay, kita kecilkan. Letak macam tu. So, done. Saya tekan done. Saya nak buang ini ya. Ray, sunlight tu. Ray of light. Okay. Semua boleh buat tak setakat ni? Dapat tak buat? Kalau rasa susah nak adjust tu, adjust sebagaimana anda nak tapi menggunakan objek yang sama. Objek yang ada dalam tu, pokok tu nak besar ke kecil ke tak kisah. So janji dia nampak berbeza daripada slide 23. Okay, so play balik daripada slide 23. Slide 23. Ya, dia playkan animasi, lepas tu kita tekan tab. Dia akan tunjuk pertukaran. Dia nampak tak? Smooth je, daripada besar benda tu akan mengecil sendiri. Dia panggil magic move, dia buat magic sendiri untuk kita. Jadi kita tak perlu set ke animasi dekat situ. Animasi tu berlaku sendiri. Kita cuma setkan item-item tu berada di mana, besar mana, nak tukar warna pun boleh. Kalau kau contohnya pokok ni saya nak tukar warna brush, saya nak tukarkan jadi dia warna macam pokok kering kan. Okay, kita tengok balik bila kita play. Nampak tak? Dia smooth je pertukaran warna tu. Okay, boleh setakat ni? Boleh follow tak magic move? Boleh. Alright, nice. Okay, konsep yang sama kita gunakan untuk contoh yang kedua. Slide 26. Yang cikgu dah lukis balik barang besi-besi ni yang akan berlaku pengaratan. Okay, menggunakan konsep tracing tadi ya, menyurih dan melukis tu. Okay, cikgu dah lukis balik semua, cikgu letak warna.
Okay, untuk slide pertama ni cikgu letak warna dia warna grey semua sebab nak nampak macam warna silver-silver kan. Okay, kemudian slide kedua tu cikgu tukar warna dia jadikan warna macam warna karat-karat lah. Okay, menggunakan konsep yang sama, cikgu gunakan magic move tadi. So apa kita buat? Pilih transition. Ini pun ada, sorry ya, kita buang dulu. Okay, sama juga konsep macam tadi. Pilih transition. Okay, pilih magic move. Dia akan tanya nak duplicate slide ke tidak. Duplicate saja, kita tekan je duplicate. Okay, dia akan duplicate. Walaupun dia duplicate, tapi sebab kita dah ada slide yang seterusnya tekan, kita delete je slide yang dah duplicate tadi. Slide 27 ni yang kita baru duplicate ni kita delete je. So dia transition dia akan pergi ke slide yang seterusnya. Sebab dia transition ada pergi pada slide yang selepas itu kan. So dia akan dia akan slowly bertukar menjadi karat. Okay, cuba kita play ya, slide 26 ni, tekan play yang atas ni. Okay, tap sekali pada skrin tu, dia akan tukar, nampak tak? Nampak macam efek dia bertukar menjadi karat. Okay, boleh tak setakat ni? Kita ada satu lagi nak sentuh, kemudian ada beberapa benda yang cikgu nak sentuh. Setakat ni semua boleh follow? Dah boleh buat magic move? Boleh? Boleh respon kat cikgu? Boleh. Boleh ya? Alright, terima kasih. Boleh cikgu teruskan ya? Okay. Boleh teruskan. Alright, terima kasih. So next one, kita akan membuat animasi juga, tapi kali ini menggunakan animated GIF. Animated GIF ni animasi yang kita boleh buat sekali tapi benda tu boleh berulang-ulang. Okay. So contoh yang cikgu gunakan animated GIF dalam konten cikgu tadi adalah asap. Sebab sepanjang-panjang konten tu asap tu berkepul-kepul, kita nampak dia pergerakan. Dan yang sama jugalah pengaratan tadi ni, dia macam berulang animasi pengaratan tu. Dan juga lembu ni sebab berulang makan tak berhenti tadi kan, nampak tak? Sebab tu dia gemuk, makan tak berhenti lembu ni kan. Okay, so ini adalah antara 3 benda yang cikgu gunakan animated GIF dalam konten cikgu tadi. Okay, kat mana nak buat animated GIF? Animated GIF ni kita menggunakan beberapa slide. Okay, menu dia adalah di yang 3 dot ni ya. Kita tak guna brush, kita tak guna plus, kita guna yang 3 dot ni. Bila tekan 3 dot ni dia ada share, export, print. So yang kita akan guna adalah export. Export dan dia ada, bila kita tekan export dia ada PDF, ada PowerPoint, ada movie, ada animated GIF, images, keynote theme. So kita gunakan ni animated GIF. Alright. Macam mana nak buat dia? Okay, kita pergi ke slide seterusnya. Okay, ni untuk memudahkan ataupun orang kata nak cepat lah kalau cikgu dah ringkaskan, cikgu dah lukiskan siap-siap lembu tadi tu, pergerakan dia. So apa kita buat, macam bila murid-murid cuba nanti, bila nak buat animated GIF, kita buat beberapa slide menunjukkan perubahan ataupun pergerakan objek. Contohnya ni lembu Contoh yang ni adalah lembu ni. Okay, slide yang pertama ni kalau kita tekan, tengok dia tengah tunduk makan. Slide kedua dia pandang ke depan, mengunyah. Slide ketiga ni mulut dia ada perubahan sikit, dia sengit sikit nak tunjukkan efek dia mengunyah. Slide keempat mulut dia betul balik tapi dia punya rumput dah hilang. Okay, so kalau kita play berulang-ulang, nampak tak macam dia animasi seolah-olah dia tengah makan. Betul Nampak tak macam dia animasi tengah makan. Okay, so bila kita nak buatkan dalam bentuk animated GIF, kita akan exportkan slide yang terlibat ni je, 32, 33, 34, 35 kepada animated GIF. Tapi sebelum tu, kita nak jadi parent. Muhaimin tolong off mute-nya, tolong mute mic ya. Terima kasih. Okay, mari kita tengok balik tadi ya. Dekat konten ni tadi, lembu ni nampak tak? Lembu ni kan transparent dia tak ada background putih kan. Dia ikut background belakang dia tu. Okay. Oh sini tadi. Nampak tak ni lembu ni? Kalau cikgu letak di atas pokok pun boleh sebab background tak kacau background dia. Okay, macam tu. Jadi tapi dekat slide ini kalau kita export sekarang ni dia akan export sekali dengan background dia ni putih. So kita tak nak macam tu. Apa kita nak? Kita nak dia tukar jadi transparent. So macam mana nak tukar jadi transparent? Pergi dekat, jangan select apa-apa dekat slide ni. Jangan select apa-apa. Pergi dekat brush.
Dia akan keluar menu untuk slide. Okay. And then pilih background. Okay, pilih no fill. Nampak tu yang bawah sekali ni, bawah kanan ni. Pilih no fill. Dia akan keluar gelap macam tu. Dia nampak hitam tapi sebenarnya dia tak ada fill. Dia tak ada apa-apa. Maknanya dia transparent background lah. So kita buat benda yang sama pada slide-slide yang seterusnya. Okay, background no fill. Okay. Okay, background no fill lah. Okay. Setakat ni boleh follow tak? Boleh tak dapat buat no fill untuk keempat-empat gambar ni? Boleh. Boleh ya? Okay. So the next step is pergi dekat, kita tengok kita nak slide 32, 34, 32, 33, 34, 35 32 sampai 35 sahaja. So pergi dekat button yang 3 titik ni. Okay, pergi export. Pilih animated GIF. Okay. கிளாஸ் எடுத்து அப்புறமா அடிக்க சொல்றேன். Tak tolong mute mic ya. Pugal lantern. இஷானாக்கா போன் அடிக்கிறாங்களா? வேசியா நம்ம. இஷானாக்கா போனுக்கு அடிக்கிறாங்களா? Pugal lantern, tolong mute mic ya. Terima kasih. Okay, so bila kita pergi dekat export animated GIF, dia akan keluar options ni. So saya biasanya saya pilih XL lah, saiz dia besar. Kalau saiz kecil nanti bila kita besarkan gambar tu dia akan nampak pecah-pecah. And then slide range ni yang kita pilih. So tadi kita apa? 32 sampai 35 So pilih slide range 32 hingga 35. Okay, and then frame rate ni biar je, tak apa. And then kita auto advance ni maknanya daripada satu slide nak pergi ke slide seterusnya, maksimum tu 1 saat. Ya, dia terpulang. Kalau kita rasa 1 saat tu macam lama sangat dia nak pergi daripada tunduk sampai ke pandang ke depan tu, so macam saya pilih dalam 5 saat, separuh ni lah, dalam 5 saat, 0.5 saat. Saya pilih sini. Kalau nak cepat lagi pun boleh, depan lagi, dia laju sikit dia munyah tu. Okay, sekarang ni saya pilih depan ni. Kalau nak rasa dia lambat sikit pergerakan dia tu, pilih 1 saat. Maknanya daripada satu slide ke satu slide lagi tu dia akan berubah dalam tempoh ni lah apa yang kita pilih ni. Okay, and then jangan lupa pilih transparent background. Mesti pilih select transparent background. Kalau tak pilih transparent background dia akan export jadi ada background. Okay, so kita, saya. Saya punya dah transparent background, tak keluar pun. Tak keluar transparent background. Okay, tadi dah tukar fill belakang apa tu, gambar slide tu dah jadi transparent tak? Ni slide ni dah tukar jadi transparent tak? Macam cikgu buat sekarang ni. Macam warna hitam ni Yes. Dah cikgu. Dah. Hitam ke apa ni, no fill? Kena ada tukar beza tau. Bukan hitam kena pilih no fill. Background tu jangan pilih hitam, pilih no fill. Cuba check balik, tengok slide awak. Dia hitam ke dia pilih no fill? Dah check dah. Ubah balik je cikgu kan. Ubah balik. Nak cepat, kalau nak cepat, okey. Tap dekat satu slide ni, slide 32 ni. Lepas tu satu jari tap dekat sini. Jangan lepas. Jari kedua ni tap dekat 3, 4, 5. Dia akan select semua, nampak tak tu? Dapat tak macam cikgu buat? Gunakan satu jari, tap satu slide 32 tu. Lepas tu jangan angkat. Tap gunakan jari kanan, jari satu lagi untuk tap slide-slide yang lain tu. So dia select semua slide tu. Bila dah select semua, pergi dekat brush. Okay, boleh tukar terus background ni, dia akan tukar untuk semua. So kalau cikgu tukar putih, dia akan tukar putih semua. Cikgu tukar no fill, dia akan tukar no fill semua. Okay, berjaya tak? Kalau kita tak tukar no fill, dia transparent background tadi tu tak boleh select lah. So make sure belakang kita tu, background kita tu dah tukar no fill. Boleh tak? Siapa tadi yang cakap kat cikgu tadi tu? Boleh cikgu nak teruskan ni? Dah boleh. Boleh Okay. So kita pergi ke export balik tadi. Export animated GIF. Make sure select balik slide range 32 ke 35. Alright. Okay, dah puas hati semua tengok airline ni, tekan export. Make sure transparent background terpilih Tekan export. So dia akan export
automatic dia akan tunjukkan macam mana rupa kita punya animated GIF. Nampak tak dia dah ada animate kat situ? Nampak macam, and then tak ada background kan. So tekan share and save image. Dia akan save kat dalam kita punya foto album ni rupa macam ni, ikon ni macam ni. Ni. Mana tadi? Sorry. Kalau cikgu memang cikgu letak kat bawah ni. Jadi ni rupa dia kat sini ni. Yang ni. Foto album ni. Bila tekan kat situ. Ya. Okay, bila tekan dekat foto album tu dah ada dah kita punya animated GIF dalam tu. Okay, setakat ni okey tak? Ada yang keciciran tak? Okay, lepas ni praktiskan lagi cara yang sama. Okay, macam tadi ni, ingat tak yang slide yang kita buat menggunakan magic move ni make sure dia ada effect magic move, dah buat transition magic move. Okay, ni macam ni kan, dah ada transition magic move. Okay, dia akan bila kita export ke animated GIF, dia akan GIF-kan. Dia akan GIF-kan. Boleh tutup mic, Shavanish. Tolong tutup mic ya. Okay. Animated GIF ni, pilih dua slide ni. Kita transparent ke background juga macam tadi. Background no fill. Okay. Background no fill. Lepas tu kita export ke animated GIF. Animated GIF. Slide 36, 37. Kena pilih ya slide, jangan lupa pilih slide. Okay, and then transition itu mungkin cikgu kali ni cikgu nak buat lambat sikit ke ataupun cepat sikit ke. Okay, and then transparent background, export. Okay, dia akan nampak transition dia. Dia akan berulang-ulang animated GIF tu. Okay, macam mana kita nak gunakan animated GIF ni nanti lepas ni cikgu tunjuk. Okay, so boleh cuba lepas ni. Ini satu cara lagi animated GIF. Bila nak nampak efek budak ni berlari daripada kiri ke kanan skrin. Okay. Ataupun boleh juga nak buat budak ni duduk kat tengah je tapi pergerakan dia beza-beza macam lembu ni. Tapi nanti kita gunakan efek animasi bila dah GIF kan ya, dia dah bergerak, dah ada pergerakan GIF, tapi kita tambah pula dengan animasi efek motion path. Dia akan nampak macam lembu tu berjalan lah. Macam budak ni lah, kalau budak ni kita buat dia lari setempat, kita tambah motion path yang animasi tadi tu kan, macam yang kayu tadi kan, kayu bakar tu. Nanti nampak macam efek dia berlari. Okay, sekarang ni kalau kita buat macam ni, dia efek berlari daripada kiri skrin ke kanan skrin. Okay, ni boleh juga cuba buat sebagai GIF menggunakan teknik tadi. Okay. Okay, macam mana nak gunakan animated GIF ni? Okay, sekarang tadi contohnya cikgu dah ada GIF tu ni GIF asap ni, sama juga konsep dia. Mana asap ni kalau 3 slide berbeza tu dia akan tukar lah, nampak tak ada 3 corak berbeza ni. So bila cikgu GIF kan dia nampak macam asap ni bergerak-bergerak kan. Okay. Kita ada option untuk setkan GIF ni. Bila kita tekan dekat GIF, contohnya cikgu tekan dekat GIF lembu ni kita tekan slide 30. Pergi dekat brush. Okay, tengok dekat movie ni ada none, ada loop back and forth. Kalau kita pilih none ni, maksudnya dia akan animate sekali je GIF tu. Contohnya macam ni, bila saya pilih none, saya tekan lembu tu, dia animate sekali je. Dah habis, lepas tu dia tak animate dah. Kalau saya tekan loop tadi, dia akan animate non-stop. Sorry, saya besar sikit. Dia akan animate non-stop, nampak tak? Dia ulang-ulang animasi tu. Alright, and then kalau saya tekan loop back and forth, dia akan animate patah balik. Dia makan, lepas tu dia turun, dia reverse balik, dia macam reverse. Okay? Macam tu. So yang itu cara nak gunakan animated GIF lah. Ada beberapa cara. Okay? Alright. Ada apa-apa soalan lagi? Ada apa-apa soalan sebelum cikgu pergi ke seterusnya? Boleh tak animated GIF ni? Menarik kan? Nanti boleh buat macam animasi, boleh buat kartun ke kan, boleh buat cerita, buat storytelling. Boleh setakat ni? Boleh ya? Okey, mana kan masa pun kita tak panjang kan, kita ada lagi dalam lebih kurang 10 minit. So dekat bawah-bawah ni, kita pergi dekat slide 43 ya. Kita ada lagi benda yang boleh buat di Keynote, memasukkan audio, rakam suara dan export sebagai movie ya. So masuk ke audio ni akan dipelajari besok bila sesi GarageBand. So cikgu tak sentuh yang ni lah, cikgu cuma beritahu kita boleh buat, kita boleh masukkan audio dari luar lah.
Ya, ataupun dalam Keynote kita ada juga, kita boleh masukkan, kita boleh record audio. Okey, yang ni cikgu tak sempat nak ajar sebab kalau cikgu ajar, cikgu rasa nanti tak sempat nak habis ya. So cikgu ada buat tutorial ringkas, nanti boleh tengok boleh tengok and boleh try. Okey, cara dia ada cikgu tunjuk kat sini. Okey, daripada menu plus ni, nanti pilih record audio, dia akan keluar view macam ni, dia akan keluar record. So anda boleh record and boleh edit sikit. Lepas tu boleh masukkan audio dalam Keynote. Okey. Sama juga macam tadi kita export kepada animated GIF kan, kita juga boleh export kepada movie, export sebagai movie. So yang apa yang kita tengok tadi ni, konten yang mula-mula cikgu tunjuk ni, cikgu export daripada Keynote kepada movie. So terhasillah konten yang macam ni. Ada tambahan sikit lah ni cikgu edit menggunakan iMovie sikit, bagi tambah background music. Tumbuhan membebaskan gas so, yang tu akan oksigen ke belajar atmosfera. dalam kelas-kelas Gas yang akan oksigen datang. di atmosfera pula So, berguna untuk untuk Keynote pelbagai cikgu ajar proses setakat kehidupan. ni. Antaranya adalah Okay, and then kita ada contoh-contoh lain ya. Macam contoh lain, sebab animated GIF ni dia ada banyak benda kita boleh buat. Macam contoh yang cikgu letak ni, perubahan bentuk. Tadi tu kita cuma nampak perubahan pergerakan lembu, perubahan burung berlari ataupun perubahan warna kan. Tapi kita boleh juga buat jadi perubahan bentuk. Contohnya macam ni. Okay, dia dah berubah daripada biji benih tu tumbuh jadi tumbuhan. Ataupun contohnya cikgu ni bercakap. Kalau GIF dia tu senang je. Kalau yang ni senang je. GIF dia adalah 2 slide je. Mulut buka, mulut kecil sikit. Mulut besar, mulut kecil sikit. Lepas tu kita save GIF. Okay, kemudian kalau kata Syabanish tolong tutup mic. Thank you. Okay, kalau nak buat pergerakan dia banyak sikit, dan tambahlah slide. Macam yang ni adalah 2 slide je lah. Sebab pergerakan mulut dia buka besar kecil. Okay. Kalau nak buat macam dia ada facial expression, tangan pun bergerak. So adjust dekat slide kamu lah. Slide anda macam mungkin masa ada 2 slide, tangan dia bergerak ke atas, ada tangan bergerak ke bawah. So bila kita play tu kita akan nampak pergerakan tangan. Alright. Okay, animasi Keynote selain daripada animasi tadi yang cikgu tunjuk tu, ada juga animasi macam flip. Contohnya penggunaan dia, kita play slide nya. Contohnya cikgu flipkan kepala paip ni. Kemudian ada animated, yang ni pakai appear plus motion path. Yang ni pakai motion path yang lagi sekali cikgu playkan. Kita ada flip, kita ada appear dan motion path. Ya, dia mula-mula air titisan air tu tak ada, lepas tu dia nitik ke bawah dan kemudian ada bola ni bergerak. Okay, menggunakan motion path. Kita ada juga magic move. Contoh magic move nampak tak beza dia? Okay, macam mana cara dia? Dalam slide yang pertama, kita ada semua elemen tu. Lepas tu kita setkan sebagai magic move. Dalam slide kedua, saya ubah elemen-elemen yang saya nak dalam slide kedua tu, ubah tempat. Yang tak nak macam contohnya bulan tu, saya delete. So bila kita play magic move, dia akan ada efek macam siang, malam ke siang. Right, azan dekat sini. Okay, the rest adalah DIY exercises. Yang ni pun cikgu minta you all belajar sendirilah. Ada nota dekat bawah tu. Okay, boleh drag ni atas, ada nota macam mana nak buat combine shapes, ya. Yeah? Okay, so last but not least, cikgu nak sharekan sedikit contoh hasil murid. Murid ni dia buat presentation menggunakan Keynote. So kita tengok sekejap ya. 10,000 ringgit, which is a problem because most of the country that are having hunger crisis didn't have enough money to support or to buy this machine. So how we can help them to afford this machine? Ni adalah hasil daripada We can sell the machine to other country with a price of 25,000 ringgit. The total of 5,000 ringgit will be our profit, while the extra money will be donated to an affordable country in form of this machine. So the point is, any country that buy this machine
will automatically help those who in need of food supply. This will help in the road of zero hunger goal. Okay, boleh nampak tak? Apa agaknya animasi yang dipakai tu untuk tulisan-tulisan tu, nampak? Boleh respon kat cikgu? Animasi apa dia pakai tu? Yang tulisan bergerak macam seolah-olah melukis. Which is a problem because most of the countries that are having hunger crisis didn't have enough money to support or to buy this machine. Transition. Boleh cuba lagi? Siapa nak cuba lagi ya? So how we can help them to afford this machine? Ada tadi cikgu tunjukkan dekat arrow cikgu. We can sell the machine into other. Saya tunjuk sekejap ya. Kita tambah, okay, macam mana nak tambah slide ya? Saya dekat slide nombor 57 kan, saya nak tambah slide, next slide, saya tekan ni, button bawah ni. Button bawah ni, dia akan keluarkan template-template slide. So saya pilih slide yang bawah sekali ni blank. Saya tambah slide. Okay, itu cara untuk tambah slide ya. Cara untuk delete slide sama macam nak buat transition tadi tu. Keluar nampak tak, ada cut, copy, duplicate, delete ya. Okay, so saya tambah slide. Saya nak lukis, saya tulis menggunakan pensel, katakanlah crayon. Okay. Saya tulis tamat contohnya. Alright, saya nak animatekan tulisan saya ni. Macam tadi yang macam contoh yang kita tengok tadi tu. So apa saya buat, tekan dekat image ni, pergi animate. Apa saya buat adalah menggunakan line draw. Nampak tak ni? Jadi dia nampak efek macam kita menulis kat situ. Okay. Sama juga kalau kita melukis. Kalau cikgu lukis, katakan bunga. Contohnya, so cikgu tekan done. Dia jadi objek yang berbeza ni tekan animate. Gunakan line draw. Dia akan nampak macam seolah-olah kita lukis di skrin tu. Dan kita boleh adjust lah dia punya duration, kelajuan itu. Nak laju ke, nak slow ke dilukis ataupun nak laju ke dilukis. Alright? So, I think that's all. Ada soalan tak? Dapat follow tak? Rasa-rasa okey tak? Boleh buat tak kalau nak minta murid-murid hasilkan konten? Okey, kita kira ni sesi murid-murid boleh bertanya dah. Boleh. Boleh unmute. Boleh unmute dan tanyalah. Ada yang rasa macam muskil ke ataupun ada yang tertinggal daripada tersebut oleh penceramah. Roland jangan keluar lagi. Kita ada ambil kehadiran ya. Sebab lepas ni ada link kehadiran. Okey, boleh ikut ya. Boleh. Kak Ji mungkin boleh display link kehadiran dululah. Boleh. So sementara tu maybe soal jawab bersama ni. Nanti apa-apa saya tak sentuh sekejap. Saya rasa semua dah sentuh dah. Jadi nanti yang dah buat macam punya animated GIF ke apa ke dah try export as movie, follow yang tutorial cikgu sediakan tu. Saya stop screen dulu. Okay, yang dah buat tu boleh upload di Padlet. Nanti Cikgu Azizah akan tunjukkan link. Okay, ada soalan ke? Ada apa-apa soalan boleh tanya sekarang? Isi kehadiran dulu ya sebelum keluar. Siapa yang dah leave tu nanti tak ada kehadiran. Kehadiran ni diambil oleh KPM ya. Okay, link dah bagi tu di chat room. Cuba murid-murid tengok ya. Okay, boleh tekan link di chat room tu ya untuk isi kehadiran. Baguslah student ni semua tak ada soalan pun. Betul ke ni? Risau cikgu syok sendiri je. Okey, kita akan tengok hasil yang mereka buat dalam Padlet lepas ni. Tengok nanti upload hasil masing-masing di Padlet macam GIF tu ke,
animasi yang you all try sendiri ke, uploadkan di Padlet. Savekan sebagai movie pun boleh ataupun savekan sebagai animated GIF and then masukkan dalam Padlet. Boleh? Boleh semua? Berapa orang semua ni sekarang ni? 209 orang. Boleh follow tak? Ada yang ketinggalan tak? Ada yang line slow, Asma. Jadi mereka ni akan, jangan bimbang lah. Lepas ni kita akan bagi balik rakaman sesi ni. Ya? Ya, betul-betul. Sesi ni dirakam, jadi lepas ni boleh tengok balik kalau rasa mungkin putus-putus ke masa cikgu ajar kan. Alright. So masa pun dah pukul 4.30. Mungkin anak-anak murid pun semua dah stay back. Saya serahkan baliklah kepada Cikgu Azizah. Terima kasih Cikgu. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Puan Asma yang telah banyak bagi contoh kepada murid-murid, dan cikgu pastilah ya kalau yang dah melekat pada keynote ni rasanya tak boleh move on lah ya, sebab kita bila dah dapat ilmu sikit ni, tapi kalau kita boleh manfaatkan ya sebaik mungkin apa yang diajar tadi, kita akan rasa macam kita boleh produce hasil kerja kita sendiri. Dan insya-Allah gandengan beberapa lagi aplikasi yang seterusnya yang akan kita pelajari esok ya, iaitu mencipta rentak muzik yang menarik dengan GarageBand. Kalau murid-murid tengok satu animasi tanpa muzik, hambar kan. Jadi murid-murid mesti stay tune esok untuk bagaimana mencipta rentak muzik sendiri. Kita buat note sendiri yang kita boleh jadikan ianya unik daripada yang kita dah disediakan dalam aplikasi Keynote ataupun iMovie ya. Okey, seterusnya kita juga akan gandingkan hasil kerja kita dengan satu aplikasi iaitu iMovie ya, iMovie dan juga Clips. Yang mana ini adalah aplikasi video maker ataupun video editor yang sangat-sangat best ya, yang boleh menyebabkan kita rasa apa yang kita buat tu bolehlah dinaikkan ke YouTube, di-share ke TikTok dan sebagainya. Dan akhir sekali pada minggu depan juga iaitu 18 hari bulan November, apa yang kita hasilkan tu kita boleh jadikan dia satu dia panggil buku lah ya, buku ataupun dokumen yang digital, dokumen digital yang interaktif menggunakan aplikasi Pages dan juga Numbers. Okey, jadi itu adalah saranan-saranan dari pihak kementerian untuk murid-murid menjadi digital heroes. Ini dia panggil basic lah ya. Dan apa yang murid-murid dapat adalah yang terbaik lah kali ini. Terima kasih kepada penaja utama kita iaitu Yayasan Petronas yang telah memberikan sumbangan untuk penggunaan iPad, iaitu satu device yang paling berkesan ya di abad ini. Okey, jadi pada sesi akan datang kita akan jumpa lagi untuk memastikan semua murid-murid yang mendapat sumbangan ini memanfaatkan secara optimum iPad yang diperolehi, mengajar kepada orang lain lagi dan menghasilkan satu nilai ya kreatif yang tinggi. Okey, sebelum kita menutup, cikgu akan bagi link Padlet ya untuk hasil kerja tu dalam grup Telegram ya. Pastikan selepas murid-murid hasilkan
walaupun sikit. Katalah hari ni murid-murid dah rasa terkesan dengan buat GIF ataupun animation yang magic move cikgu tengok tadi yang sangat menarik ya. Yang mana murid-murid terkesan dengan subjek ataupun slot tu, murid-murid boleh terus buat. Jangan bimbang, tak rosak iPad. Murid-murid boleh explore sendiri. Dan pastikan setiap kali kita buat Keynote file tu, bagi nama ataupun rename dengan baiklah supaya kita boleh buka balik untuk rujukan. Okey, sebelum kita bersurai, boleh semua buka kamera untuk kita buat sesi bergambar. Okey. Baru nampak muka kan. Apa khabar? Thank you. Thank you Okey, Hadi. terima kasih dan bertuahlah ya murid-murid yang dapat line petang ni untuk belajar ni. Cikgu rasa sangat teruja tengok semua murid-murid yang hadir ni. Okey. Sesi penggambaran ya. Okey, 1, 2, 3. Okey, next page. Okey, buka kamera semua. Peace. Okey, next page. Page ni tak ada yang buka kamera ni. Macam mana ni? Bolehlah snap Okey. kali dua. Ambil nama je lah. Okey, good. Farahin Syuhada. Okey. Okey, kita ada banyak page ni sebab ramai 200 lebih. Alright. Okey. Ada yang nampak background je, orang ni tak ada. Itulah. Nyorok. Okey, murid-murid ni malu kot. Okey, untuk sesi esok, ready ya. Pakai elok-elok dan tunjukkan semangat dan terima kasih kita lah kepada pihak penaja yang telah banyaklah menyumbangkan banyak belanja. Okey. Adlan pada. Okey, sebelum kita berakhir, ada mana-mana hello? Ya, dengar. Sebelum berakhir, ada mana-mana trainer ataupun ahli daripada tim ataupun daripada guru ataupun murid sendiri yang nak bersuara, nak menyatakan sesuatu? Boleh? Okay, baiklah, selamat petang. Okey, selamat petang. Saya Cikgu Sima daripada SMK St. Anthony. Okey. Okay, saya boleh tak saya mohon senarai kehadiran? Okey, sebab saya nak tahu pelajar saya yang masuk untuk kursus ni ada berapa orang. Okey, boleh. Nanti selepas kita buat analisis, kita akan hantar. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih cikgu. Okey, ada lagi? Yang murid-murid ni kebanyakannya di sekolah ke ataupun di rumah? Nampak macam ada yang di rumah. Macam ada yang di sekolah kan? Okey, itulah. Okeylah, insya-Allah esok ya. Andy di rumah. Okey, sebab tak nampak virtual background kan. Yang tak pakai virtual background kita nampaklah kat mana kan. Okey, terima kasih semua. Saya rasa apa-apa soalan nanti jangan segan silu ajukan di grup ya. Nanti kita boleh sama-sama cuba jawab. Alright. So jumpa belum lagi besok. Cuba memang belum tahulah. Kalau dah cuba baru tahu apa yang nak ditanya. Okay, all the best. Right. Okay, untuk itu kita tutup majlis kita, tangguhkan sebelum kita berjumpa lagi esok. Bye. Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi besok. Salam dan salam sejahtera. Sejahtera. Okey, sama-sama. Sama-sama.
Berapa orang tadi Dr. Nizam rasa? Ustaz Syakir kan tengok maksimum tadi? 244. rasanya. 260 lebih ya. 260 lebih. Lupa nak screenshot ke apa ke tadi? Ada. Ada Kak Ji nak screenshot? Ada. Ah, Nanti kita share. right. Nice. Kak Ji Okay, ni masih ada- kat sekolah ni. Kak Ji kat sekolah lagi kan? Baru habis kelas dia. Kelas habis pukul 2 lebih tadi. First day baru datang sekolah ni. Betul lah. Terus berlama-lama. Okay. Okay, thanks Kak Ji. Okay, thanks semua. Okay, thank you InsyaAllah semua. esok jumpa Dr. dah. Nizam, thank you for hosting. Dr. Nizam. Nizam pun cuti kan? Kan cuti Penat admit. Betul lah. Okay. Thank you Ustaz Syakir. Cik Grammy, all the best untuk Cikgu Remy ya. So saya end meeting untuk hari ni Saya endkan dia Okay. punya. Okay, terima kasih host. Selamat jumpa esok. Okay. Jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.